cepat waktu berlalu meninggalkan kita, seolah-olah Ramadan baru saja kita mulakan. Akan tetapi sedar ataupun tidak, hari ini kita dah masuk ke Ramadan yang ke-11, yang membawa arti dan juga makna 10 Ramadan yang pertama telah berlalu meninggalkan kita, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya dilimpahkan rahmat sebanyak mungkin. Dan ketika ini kita berada di pasal yang kedua di dalam bulan Ramadan, yang dijanjikan oleh Allah bahawasanya dosa kita akan diampunkan olehnya. Sekiranya kita memahami akan makna hadis ini, maka sudah tentu kita akan dapat memahamkan bahawasanya makin Ramadan berada pada penghujung, makin hebat Allah Ta'ala memberikan tawaran kepada hamba-hambanya. Dan sudah tentu kalau kita tanyakan semua di kalangan yang hadir pada malam ini, sudah tentu kita akan mengatakan hidup kita ini bukan setakat nak cari rahmat Allah Ta'ala sahaja. Dan hidup kita setakat bukan hanya setakat nak dosa kita diampun oleh Allah. Akan tetapi sudah tentu pada masa yang sama kita turut mengharapkan bahawasanya diri kita akan diselamatkan daripada terkena akan azab api neraka Allah. Akan tetapi apa yang kita lihat banyak berlaku di sebahagian tempat pada hari ini, bila masuk bulan Ramadan, manusia hanya ramai datang ke masjid ataupun surau beribadah kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah hanya di awal dan pertengahan Ramadan sahaja. Bila sampai pada penghujung makin Ramadan nak meninggalkan kita, makin kurang orang datang ke surau dan juga masjid. Makin malah manusia nak beribadah kepada Allah. Ini yang berlaku. Apabila keadaan ini berlaku, maka apa yang menggambarkan kepada kita seolah-olah manusia tidak ingin mencari akan diri mereka daripada dibebaskan daripada azab api neraka Allah. Yang keduanya, kalaulah ada di kalangan kita yang melakukan keadaan sebegini, makin Ramadan berada pada penghujung, makin liat, makin berat kita nak datang ke masjid, maka sudah tentu kita juga akan menjadi di kalangan hamba Allah yang barangkali akan terlepas daripada mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Antara janji Allah, di antara beberapa perkara yang berlaku pada penghujung bulan Ramadan, berdasarkan ayat Allah Ta'ala yang selalu dibacakan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang disebut dalam bulan Ramadan berlakunya satu malam yang dinamakan sebagai malam qadar. Orang Melayu kita sebut malam Lailatul Qadar. Malam tu dah bahasa kita orang Melayu. Lailah bahasa Arab, terjemahannya malam juga. Al-Qadar. Jadi maknanya apa? Malam qadar. Dan ini sebutan yang kita susah nak ubah. Orang kita dah cukup selesa dengan sebutan sebegini. Tak apalah, tidak ada masalah. Yang penting kita beriman malam qadar itu berlaku. Cuma bila sebut berkaitan dengan malam qadar, malam qadar ini adalah merupakan salah satu daripada rahsia Allah. Bila sebut rahsia, tuan-tuan, maknanya tidak ada orang lain yang tahu melainkan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Dan malam qadar ini bukan setakat Allah Ta'ala rahsiakan daripada pengetahuan kita manusia yang biasa, tetapi turut dirahsiakan oleh Allah daripada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa dalil dan buktinya? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ketika mana satu malam tidurnya Nabi di dalam bulan Ramadan. Ketika mana tidurnya baginda, tiba-tiba Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi berkaitan dengan bilakah berlakunya malam qadar secara tepat, menyebabkan keesokan pagi Nabi awal bangun lalu nak mendapatkan para sahabat, nak berkongsi cerita yang gembira yang telah Allah Ta'ala ilhamkan kepada baginda. Tiba-tiba kata Imam Muslim, di dalam perjalanan Nabi untuk mendapatkan para sahabat, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertembung dengan dua orang lelaki di kalangan Muslim yang sedang bergaduh di antara satu sama lain, yang disebut dalam hadis fatalaha baina rajulain minal muslim. Dua orang lelaki di kalangan orang Islam sedang bergaduh di antara satu sama lain, menyebabkan Nabi menghampiri akan keduanya. Nabi meleraikan pergaduhan di antara keduanya. Apabila masing-masing berhenti daripada bergaduh, apa kata Nabi? Secara tiba-tiba aku mendapati hilang daripada pengetahuan aku bilakah berlakunya malam qadar, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah ilhamkan di dalam tidur aku pada sebelah malamnya tadi. Lalu Nabi mendapatkan para sahabat, lalu menceritakan apa yang dialami oleh baginda. Dan berdasarkan kisah ini, ulama menjadikan ianya sebagai salah satu dalil dan juga hujjah bagi menggambarkan malam qadar ini turut Allah Ta'ala rahsiakan bukan setakat kepada kita manusia yang biasa, tetapi dirahsiakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu hadirin mukminin sekalian, di sana sabit dengan hadis Nabi yang terlalu banyak pada menentukan malam qadar ini bila berlaku. Walaupun Allah Ta'ala tak bagi tahu secara tepat bila berlaku di dalam bulan Ramadan, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamithuha fi ashril awakhir min syahri Ramadan. Apa kata Nabi? Cari dan burulah malam qadar ini pada 10 Ramadan yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil di sepanjang bulan Ramadan. Maka bila sebut malam ganjil 10 Ramadan yang terakhir, dia kembali kepada 5 malam. Malam 21, malam 23, 25, 27 dan malam 29. Ini berdasarkan hadis Nabi. Cumanya di sana sebahagian di kalangan para ulama, antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir, Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan di sana ada lebih kurang 42 pandangan di kalangan para ulama pada membahaskan bilakah berlakunya malam qadar secara tepat. Berbeza pula dengan seorang ulama Al-Hafiz Al-Iraqi. Beliau mengatakan di sana lebih kurang 52 pandangan di kalangan para ulama pada membahaskan bilakah berlakunya malam qadar. Bayangkan hadirin mukminin sekalian, ulama nak bincang hanya berkaitan dengan satu malam, tetapi didatangkan pandangan yang terlalu banyak. Dan daripada pandangan yang banyak ini, kita nak datangkan beberapa pandangan yang terlalu masyhur, pandangan yang pelik dan pandangan yang kita boleh terima dengan akal kita. Antaranya pandangan yang paling pelik, tuan-tuan, kalau saya sebut mungkin kita tak boleh nak terima. Antaranya kata ulama, pandangan yang pertama, ini adalah pandangan yang dinukilkan oleh Zamakhsyari. Siapa Zamakhsyari ini? Adalah ulama sahibul Kasyaf, pengarang kitab tafsir yang bertajuk Al-Kasyaf, kitab tafsir yang membahaskan penafsiran Al-Quranul Karim dari sudut bahasa Arab. Dan dia ni berfahaman Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari sebut apa? Kata beliau, malam qadar ini tidak berlaku lagi. Kita umat Nabi di akhir zaman ini, setiap kali kita sambut kedatangan bulan
kita nak cari malam qadar. Kerana kata beliau, malam qadar ini hanya Allah Ta'ala datangkan ketika mana hayatnya Nabi SAW. Adapun selepas wafatnya Nabi, malam ini telah diangkat naik ke langit oleh Allah. Dan jumhur ulama menolak secara bulat-bulat pandangan yang telah didatangkan oleh Al-Zamakhsyari. Kita pun tak boleh nak terima tuan. Pandangan yang kedua, pandangan yang dinukilkan oleh seorang sahabat Nabi. Cuma saya agak terlupa sama ada Abdullah ibn Abbas ataupun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana pandangan yang kedua ini antara pandangan yang agak pelik juga. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud apabila ditanyakan kepada beliau bilakah berlakunya malam qadar? Kata Abdullah ibn Mas'ud, malam qadar ini berlaku pada setiap bulan dan sepanjang tahun. Dia tidak terbatas, tak terikat hanya berlaku di dalam bulan Ramadan sahaja. Bila sahabat ini datang pandangan yang pelik ni tuan-tuan. Pelik sebab apa? Sebab bercanggah dengan hadis Nabi. Nabi kata tadi berlaku hanya di dalam bulan Ramadan, cari pada 10 Ramadan yang terakhir. Tiba-tiba dia boleh sebut malam qadar berlaku setiap bulan sepanjang tahun. Menyebabkan sahabat tak puas hati. Lalu bertanyakan kepada sahabat ini, mengapakah kamu mendatangkan pandangan yang cukup pelik bercanggah dengan hadis Nabi? Apa jawab sahabat ini? Sesungguhnya aku tidak menidakkan dan tidak aku menafikan apa yang disabdakan oleh Nabi, melainkan apa yang dijelaskan oleh Nabi semuanya adalah benar. Cumanya kata sahabat ini, aku mendatangkan pandangan yang mungkin pelik dan berbeza dengan apa yang dibawakan oleh Nabi, melainkan ada satu tujuan. Apa tujuan ni kata sahabat ini? Kerana aku mengharapkan agar supaya manusia rajin beribadah kepada Allah tidak hanya terbatas di dalam bulan Ramadan sahaja kerana semata-mata nak cari malam qadar. Tetapi bila aku dapat mengatakan malam qadar berlaku pada setiap bulan, aku harapkan semangatnya beribadahnya manusia di dalam bulan Ramadan dapat diteruskan walaupun bulan Ramadan berlalu meninggalkan mereka. Ini pandangan sahabat Nabi. Adapun di sana ada juga di kalangan para ulama mengatakan malam qadar ini berlakunya pada 15 di dalam bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban berlakunya malam qadar. Dan ada pula di kalangan ulama mengatakan malam qadar ini berlakunya pada 10 Ramadan yang pertama. Dan daripada banyaknya pandangan ini tuan-tuan, pandangan yang paling masyhur yang dipegang oleh kebanyakan di kalangan ulama, termasuklah jumhur ulama, mereka mengatakan malam qadar ini berlaku pada malam ke-27. Malam 27 kita sempat lagi tuan-tuan. Dan ini juga di antara pandangan yang disokong oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pandangan ini antara pandangan yang paling Nabi cenderung malam qadar berlaku pada malam ke-27. Soalnya, mengapakah Allah Ta'ala datangkan malam qadar? Yang pertama sekali kata ulama, malam qadar ini Allah Ta'ala datangkan kepada umat Nabi Muhammad sebagai tanda maha luahnya rahmat Allah kepada umat Nabi SAW. Yang keduanya kata ulama, Allah Ta'ala datangkan malam qadar sebagai tanda Allah Ta'ala bersifat adil kepada umat Nabi Muhammad sebagaimana adilnya Allah kepada umat Nabi-Nabi yang datang sebelum daripada baginda. Mengapa ditimbulkan soal adilnya Allah kepada umat Nabi? Antaranya bagi menjawab satu persoalan yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Satu hari kata ulama, sahabat datang kepada Nabi dan mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah,
umur umat kamu terlalu singkat, terlalu pendek. Kalau sabit dengan hadis Nabi, Nabi sebut apa? Amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku sekitar 60 ke 70 tahun sahaja. Berapa ramai yang umur dah nak masuk 70 tahun? Cuba angkat tangan. Kalau ada, confirm tak mengaku sebab kita ni takut mati bala. Umur umat Nabi, kata sahabat, terlalu pendek. Bila pendek ya Rasulullah, maka apa yang akan berlaku, kata sahabat? Maka sedikitlah amalan kami. Bila amal kami sedikit, sudah tentu juga pahala kami juga sedikit. Bila pahala kami sedikit, barangkali agak susah untuk kami masuk ke dalam syurga Allah. Nak dibandingkan umur umat yang datang terdahulu daripada kamu ya Rasulullah, umat Nabi-Nabi yang terdahulu usia mereka panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam usianya, kata ulama, hampir menjangkau 950 tahun. Bayangkan tuan-tuan, kalau umur 950 tahun, agak-agak kita berapa usia balik dia? Berapa agak-agak kita? Dalam sebuah kitab menjelaskan usia balik kebanyakan umat Nabi Nuh alaihi salam sekitar 120 tahun. 120 tahun baru akhir balik. Kita 120 tahun dah masuk dalam lubang kubur. Umat Nabi Syuaib alaihi salam usia mereka menjangkau 2500 lebih tahun. Bila usia mereka panjang, kata sahabat, menyebabkan banyaknya amal mereka. Bila banyaknya amal mereka, banyaknya pahala mereka. Bila banyaknya pahala mereka, kebarangkalian cukup mudah untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah. Mendengar soalan daripada sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala maha adil kepada hamba-Nya. Walaupun usia umat aku terlalu pendek, tetapi adilnya Allah, Allah mendatangkan kepada mereka akan satu bulan, namanya bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala berikan satu malam yang dinamakan sebagai malam Qadar. Apakah itu malam Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik jika nak dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita bahagi dengan 12 bulan, jatuh berapa tuan? Lebih kurang hampir 84 tahun. Kalau 10 tahun kita bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan malam Qadar, ataupun lebih daripada itu, cuba kita darab tuan-tuan, maka angka usia umat Muhammad hakikatnya terlalu panjang berdasarkan kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya apabila kita melihat betapa besarnya Allah Ta'ala datangkan malam Qadar, dan malam Qadar Allah Ta'ala letakkan berlaku pada penghujung Ramadan, maka nak tak nak mestilah kita menjadikan apabila Ramadan makin berada pada penghujung, makin semangat dan makin kita memperhebatkan amal ketaatan kita kepada Allah. Jangan menjadi sebagaimana manusia, makin Ramadan berada pada penghujung, makin liat, makin malas, makin disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. 10 Ramadan waktu itulah dia sibuk nak beli baju raya, waktu itulah dia nak kemah rumah raya, waktu itulah dia nak buat kuih raya. Tak saja, tak ada waktu lain barangkali. Sengaja dipilih 10 Ramadan yang terakhir. Sebab itu hadirin mukminin sekalian, kita mengharapkan kalau boleh kita cuba anggapkan andainya tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Kalau kita dapat beranggapan sedemikian, maka sudah pasti kita akan manfaatkan setiap detik waktu yang berlalu di dalam bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan amal ketaatan kepada Allah sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Dan apa yang kita cukup bimbang, sekiranya Allah Ta'ala takdirkan
Ramadan yang datang dan Ramadan yang akan meninggalkan kita ini tidak mampu meninggalkan sebarang kesan di dalam kehidupan kita. Bila berlaku keadaan sebegini, kita bimbang, kita menjadi sebagaimana manusia yang telah didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam, lalu diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, celakalah di kalangan umat kamu apabila bulan Ramadan datang dan berlalu meninggalkan mereka, tetapi bulan Ramadan tidak mampu meninggalkan sebarang kesan di dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita mampu menjadi di kalangan umat Muhammad yang berjaya mengakhiri bulan Ramadan dengan dapat memegang satu gelaran yang cukup besar sebagaimana yang diharapkan oleh Allah di sebalik pensyariatan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi di kalangan umat Nabi, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan tidak ada ganjaran yang paling besar bagi orang-orang yang bertakwa daripada Allah melainkan pada hari akhirat kelak mereka akan disediakan satu kedudukan oleh Allah di dalam syurganya yang sifatnya kekal lagi abadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebahagian di kalangan mereka, insya-Allah. Dan terakhir sekali, hadirin mukmin sekalian, kita sedang mengikut perkembangan apa yang sedang dialami oleh umat Islam, khususnya saudara yang satu agama, satu akidah dengan kita di bumi Gaza pada ketika ini. Ketika ini tuan-tuan, mereka sedang dihujani dengan peluru demi peluru yang telah dilancarkan oleh Yahudi Israel. Terlalu ramai nyawa yang telah terkorban, hingga ke saat ini puluhan nyawa yang telah mati terkorban disebabkan kejahatan yang telah dilakukan. Di saat kita, kegembiraan kita menyambut Ramadan, di saat kegairahan kita berbuka dengan beraneka juadah, di saat gembiranya kita dengan apa? Dengan pesta Piala Dunia, mercun seumpamanya, kita kena ingat hari ini umat Islam yang satu agama dengan kita sedang dizalimi dan ditindas. Antara benda yang dianjurkan tuan-tuan ketika ini supaya kita mulakan bacaan kunut nazilah pada setiap solat sunat witir kita yang biasa kita buat selepas malam 15. Tapi memandangkan situasi yang agak kritikal pada ketika ini, kita yang berada di sini mungkin ini antara sumbangan yang boleh kita beri. Kunut nazilah mungkin kalau dapat kita mulakan terus pada malam ini, dan teruskan solat sunnah hajat secara bersendirian ataupun berjemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan bela nasib umat Islam yang sedang ditindas di seluruh dunia, khususnya yang berlaku begitu hebat di Gaza dan di bumi Syam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada mereka dan kekuatan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi hadirin mukminin sekalian, saya kira sekadar itu sahaja. Moga-moga diberkati oleh Allah pertemuan kita pada malam ini. Dan terakhirnya di belakang sana saya sediakan satu tabung tuan-tuan. Tabung ini khusus untuk saya minta bantuan pada menyiapkan pembinaan surau saya yang beralamat di nombor 48 Kampung Lada 27150 Jerantut Pahang Darul Makmur. Dan surau saya sekarang ini berada di fasal yang terakhir tuan-tuan. Dan di tabung belakang sana saya tampalkan dua keping gambar untuk tuan-tuan lihat bagaimana kedudukan surau kami pada ketika ini, di mana kos binaan yang kami masih perlukan sekitar 60k. Cuma yang terdekat kami memerlukan sekitar 8k, RM 8k untuk kami siapkan bumbung siling kapur di surau yang sedang dibina. Dan malam ini saya nak panjang-panjangkan hasrat daripada jawatan kuasa yang mewakili saya di sini, terutamanya kepada jemaah yang hadir pada malam ini. Bagi mereka yang ingin membuat sebarang bentuk sumbangan infak, zakat ataupun wakaf, insya-Allah boleh menghulurkan bantuan selepas daripada ini, sama ada terus masukkan dalam tabung ataupun kalau nak masukkan di dalam akaun Bank Islam Surau, boleh dapatkan nombor akaun daripada saya selepas daripada
solat sunat witir nanti, insya-Allah boleh pakat-pakat menyumbang, ambil berkat bulan Ramadan. Tak dapat bagi sikit tuan-tuan, kita cuba bagi banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan dikira sebagai sebahagian jariah kita di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Ampun dan maaf terkasar bahasa, ambil masa yang terlalu panjang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum